والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat lagi bersama dalam kuliah Sirah Nabawiyah, yang mana tajuk terakhir kita pada bulan yang lalu, iaitu kita telah pun masuk ke tahun yang ke-7 setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilantik, ditabalkan menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Dan pada tahun yang ke-7 ni tuan-tuan, kita baca hari itu peristiwa Al-Muqata'ah ataupun peristiwa pemulauan Al-Hisar Al-Iqtisadi yang dilakukan oleh orang Quraisy sebagai tindak balas yang menunjukkan mereka memang dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa dah lah kepada umat Islam ni. Dia tak berhenti juga menyampaikan dakwah, dan sehari demi sehari orang masuk Islam juga, walaupun mereka cuba sekat dengan pelbagai cara, sehingga tokoh-tokoh seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, seperti Umar bin Al-Khattab pun masuk Islam juga. Ini yang menyebabkan mereka pulau umat Islam. Dan kita berakhir, tajuk kita hari itu, kita baca ayat yang terakhir tu, walaupun ditindas dan ditekan oleh kaum Quraisy, Nabi SAW tetap keluar, khususnya pada musim haji, menemui kabilah-kabilah yang datang dari segenap pelosok tanah Arab untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi tanilah tuan-tuan, bila kita belajar sirah ni, yang kita sebenarnya, termasuk saya yang duk baca kat tuan-tuan ni pun rasa malu sebenarnya. Sebab kita belajar sirah ni tuan-tuan, tujuan yang paling besar sekali ialah nak ikut Nabi, nak jadikan Nabi kita sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Jadi dalam banyak-banyak teladan yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwah ni lah yang kita tak buat. Cerita dia tuan-tuan kita baca ni, cerita yang saya tak buat, tuan-tuan pun sebahagiannya tak buat. Perkara paling penting iaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang bukan Islam. Itu paling penting kali. Yang dok kena kepung, kena pulau ni pasal apa tu? Pasal sebab Islam lah. Kalau mereka masuk, mereka amai sengak-sengak, tak ada kacau siapa tuan-tuan. Orang Quraisy marah, orang Quraisy tak marah. Yang mereka marah ni pasal apa? Pasal hidup sebab. Kita orang bukan Islam tak apa nak marah kita. Kita duduk dalam surau ni main ceramah bulan surau ni, bawa maulid Nabi pun sama-sama kita, buat sambutan Isra' Mi'raj pun sama-sama kita, jiran sebelah pun kita tak pernah abang apa. Bagus tak kita tuan-tuan? Bagus tak? Baguslah kan. Itu yang dia tak marah. Cuba siang malam kita cuba sampaikan Islam. Dah khetiang. Kita belajar sirah ni dengan tujuan nak tiru Nabi, nak ambil pengajaran paling penting bukan nak teriak, tapi nak apa? Nak bagi berasa, inilah kerja Nabi yang paling besar, iaitu kita kena pakat-pakat sampaikan ajaran Islam kepada orang bukan Islam. Balighu anni, semua hafal hadis tu lah. Walaupun bukan mengaji Arab pun, tapi hafal. Balighu anni walau ayah. Jadi insya-Allah saya ajak diri saya ajak semua umat Islam yang belajar sirah Nabi ni, bila kita buat, contohnya lah kita buat maulid, jawatan kuasa kena fikir macam mana nak bagi orang bukan Islam mai juga. Jadi penceramah tu kita kena pesan lah, supaya dia mesti ada sesuatu yang dia boleh sampaikan kepada masyarakat yang bukan Islam.
bagilah apa-apa pun. Yang penting bagi dia main tu, kita panggil tu, dia tak main tak apa dah, kita ada usaha dah kan. Kerja kita bukan pastikan dia masuk Islam. Kerja kita ialah ketiak macam mana nak bagi sampai juga kat depa apa itu Islam. Siapa Muhammad bin Abdullah. Jadi maulid tahun depan, jawatan kuasa mengurusilah saya nak bang tu kot nanti baru kan. Mesti letak kerja aku surau ni mesti fikir macam mana nak ajak orang bukan Islam. Bagi depa main makan punya dia lah. Bagilah kertas slide berkenalan siapa Muhammad bin Abdullah. Sampai ada Islamnya tuan-tuan. Sampailah tu. Boleh buat no, insya-Allah. Saya pun berazam nak buat insya-Allah. Dan kita kena fikir macam-macam lagi lah. Macam mana nak buat Nabi buat ni. Yang sampai Nabi kena pulau, kita bukan nak kena pulau pun. Habis tak ada tuan-tuan. Kita kena sedarkan anak-anak kita, umat Islam seluruhnya, manfaatkan media sosial. Dalam media sosial ni tuan-tuan, ada banyak video-video dalam TikTok. Saya duk tengok dia pun duk jual pawai, jual apa ni, tambah tentang suka tengok, jual jam, jual lampu lah, jual macam-macam dia pun jual tu. Saya duk tengok tu, klik type dalam tu hak yang cerita orang masuk Islam. Repost, promote, bayanglah. Kita juga nak buat, tapi kita tak mampu nak pergi beradab. Tapi kalau semua umat Islam duk post cerita-cerita tentang hidayah Allah, pengalaman mereka tinggal agama daripada mereka Buddha masuk Islam, mereka dulu Kristian masuk Islam, banyak orang tuan-tuan. Cuba tengok berlambak. Jadi kita kena buat macam ni, sedarkan orang, manfaat kan. Kalau 1 juta orang Islam tiap-tiap malam duk post kan, dia akan jadi viral lah. Apa dia panggil apa? FYP. Biar sampai kerja kita, tak tahulah dia nak baca Arab, tapi kita bagi sampai dia lalu. Mungkin dia dengar 3 saat, mungkin dia dengar 5 saat, tapi mungkin dia akan tengok sampai habis. Cerita Cina yang dia kata apa? Dia kata saya dulu, dia kata masa sebelum saya masuk Islam, saya duk pergi tokong ni. Pergi tokong, dia pun duk minta nombor ekong kat tokong tu. Dia fitrah dia rasa macam, agama apa lah ni? Pergi dia minta nombor ekong kat tokong. Dari situ dia. Jadi cerita tu kalau kita sebarkan, harapan kita moga-moga orang lain hak bukan Islam, Cina, Buddha, orang Hindu yang ada kan cerita Farid Ravi kan, depa dengar, mungkin depa marah pada kita, biar pergi dia marah. Kalau depa marah tu, itu tanda depa dah tersentuh. Kalau depa tak berasa apa, payah sikit tuan-tuan. Tapi kalau depa marah, ni dia nak cari. Ramai hak marah tu punca masuk Islam. Tapi kita tak buat, kita duduk tengok terpawai dengan apa tak tahulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita kena mula benda ni. Tiap-tiap hari kerja kita post saya kerja kita. Insya-Allah adalah Allah tulis juga kita belajar sirah ni, tujuan kita ialah nak mengambil i'tibar daripada dakwah, kesungguhan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tuan-tuan rasa ada pengajaran yang lebih besar daripada hak tu, kita baca sirah tuan-tuan. Hak tu paling besar kali. Ni mengajar, saya mengajar ni kan, mengajar fiqh ke tauhid ke, sama-sama Islam. Hak yang tak dapat hidayah lagi tu. Yang itulah yang Nabi sampai tak makan, tak minum berapa tahun tuan-tuan? 3 tahun. Daripada tahun yang ke-7 sampailah malam ni kita nak baca macam mana bila tiba mai tahun ke-10 ni Allah Subhanahu wa taala tolong umat Islam, bantu umat Islam nak buktikan kepada umat Islam kalau Allah nak tolong ni. Kadang-kadang orang kafir mai tolong orang Islam, bukan orang Islam, orang kafir fikir macam mana nak menolong orang Islam dengan cara-cara tertentu. Okey, malam ni tuan-tuan tajuk muka surat apa-apa tak tahulah buku tuan-tuan tu. Tahun ke-10 selepas kenabian, pemulauan berakhir. Pemulauan berakhir. Pendek ya dalam ni, saya nak baca daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, panjang sikit. Kita tengok detail sikit kan. Kita baca dulu apa yang ada di sini. Hisham bin Amru Zuhair bin Abi Umayyah
Mut'im bin Adi, Abul Buhturi, ni semua bukan Islam lah kawan ni, bukan Islam ni depan ni. Dan Zam'ah bin Aswad membantah pemulawan tersebut, dan akhirnya mereka mendapati watikah pemulawan tersebut telah pun dimakan anak-anak setelah diberitahu oleh Abu Talib yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kalau mereka, ini orang-orang musyrik dulu lah, melihat sesuatu mukjizat, ini mukjizat lah, benda pelik ni, Nabi boleh pergi habang ke Abu Talib, pergi habang ke mereka. Watikah mereka tanda tangan ramai-ramai tu nak pulau Nabi, pulau Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, habis musnah, anak-anak Makkah habis. Tu mukjizat Nabi habang. Nabi bukan pergi pun, habang, pakak-pakak masuk pergi tengok, sungguh habis. Tinggal satu perkataan dia, iaitu Bismikallahumma. Tu dia tinggal, nama Allah dia tinggal. Jadi dengan musnahnya watikah ataupun kita kata wathiqah, dokumen yang ditandatangani oleh orang Quraisy memulau Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, terbatallah pemulauan tersebut dengan peristiwa yang terjadi. Itu Allah Ta'ala kata, wa in yaraw ayatan yu'ridu, dan kalau mereka melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling, tak mau dengar juga, mereka bantah juga. Mereka berpaling engkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku. Mereka kata, ini sihir. Tak mau juga menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Habislah tu tuan-tuan, saya nak baca panjang sikit, cerita macam mana ni beberapa orang tadi, Hisham bin Amru, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Buhturi dan Zam'ah bin Al-Aswad, macam mana dia buat sehingga akhirnya terbatal perjanjian zalim yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap umat Islam. Jadi tuan-tuan, Hisham bin Amru ni, dia ni bukan daripada keluarga dekat dengan Nabi SAW, walaupun satu keturunan Quraisy juga. Nama penuh dia ialah Hisham bin Amru min Bani Amir bin Lu'ay. Dia daripada kabilah Bani Amir bin Lu'ay. Jauh lah. Kalau kita baca silsilah keturunan Nabi tu, dia adik-beradik juga dengan Nabi, tapi jauh sangat, walaupun tetap Quraisy. Dia ni tuan-tuan, memang malam-malam dia duduk pergi hantar juga makanan sekali-sekala, takat dia mampu. Sebab orang-orang Quraisy cuba halang siapa-siapa yang cuba menyampaikan sebarang bantuan kepada umat Islam dan juga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib di Syi'ab Bani Hashim. Dia ni lah tuan-tuan yang terfikir, macam mana nak buat, takkan kita nak tengok saja kot. Dia tak setuju. Dia salah seorang yang tak setuju dengan perjanjian pemulauan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ni. Dia pergi jumpa siapa tuan-tuan? Dia pergi jumpa Zuhair bin Abi Umayyah, orang salah seorang daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni ialah sama keturunan dengan Abu Jahal. Kita duk ulang banyak kali, harap-harap boleh nampak kan Bani ni belah mana. Kita nampak satu keturunan bila sebut Bani Makhzum ialah satu keturunan dengan Abu Jahal, musuh paling kuat lah, yang pencadang utama ni, penyokong utama usaha memulau umat Islam di Syi'ab Bani Hashim ni. Dia ni tuan-tuan, walaupun sebelah ayah dia daripada keturunan Bani Makhzum, tapi mak dia siapa? Mak dia daripada Bani Hashim. Mak dia ialah Atikah binti Abdul Muttalib. Maknanya Atikah binti Abdul Muttalib dua beradik dengan ayah Nabi. Maknanya mak dia tu ialah mak penakan Nabi SAW. Jadi belah mak, belah Bani Hashim. Tapi suku Quraisy ni orang kira belah ayah. Kuat belah ayah lah, tapi kok pun mak penakan dia juga. Maknanya kena pulau sekali lah. Dia pergi jumpa
Zuhair bin Abi Umayyah ni dia kata, ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashraba asy-syarab. Kalau kita terjemah orang Kedah ke hang gamak no. Betul lah. Kalau terjemah aradita, adakah engkau redha gamak hang no duk boleh makan minum tiap-tiap hari. Wa akhwaluka bihaitsu ta'lam, tapi no adik-beradik belah mak hang makan apa pun dah. Berapa hari dah, bukan baru 2-3 hari, bertahun dah. Sampai makan apa pun dah, hang boleh duduk saja, boleh tak buat apa. Dia kata lagu tu. Wa faqala wayhak, celaka hang ni dah, kata kat aku. Fama asna'u wa ana rajulun wahid, aku nak buat lagu mana, dia kata. Aku seorang, ana rajulun wahid, aku seorang, aku nak buat apa? Semua orang Quraisy semua sepakat, aku seorang nak lawan ni pun, nak lawan macam mana? Amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar laqumtu fi naqdiha. Dia kata kalau ada seorang lagi pun cukuplah yang bersama dengan aku akan pergi koyak atas tu. Kan boleh cucuk macam orang Melayu lah juga kan. Arab pun lebih kurang kita kan. Kalau pergi cucuk asal lagi, dia semangat lah. Dia pun rasa bersalah juga. Bila mai kata kat dia lagu tu, timbul dia rasa nak lawan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Qala qad wajadta rajulan. Hisham kata, dah aku hang dah jumpa dah. Aku dah jumpa dah satu orang yang akan bantu engkau ni. Qala faman huwa? Siapa? Dia tanya. Qala ana, aku lah, dia kata. Qala ana. Qala lahu Zuhair, ibghina rajulan thalithan. Seorang tadi dia cari seorang lagi. Ibghina rajulan thalithan. Tu yang bahasa kena tulis belakang tu. Cerita-cerita ni menarik ni. Saya tulis, Allah banyak tu nak bahasa apa? Tak nampak gambaran tersebut kan. Tapi lagi jadi tebal sangat pula. Hak nipis ni pun dia kata mahal dah. Kuai tebal, bagai tak jalan langsung pula dah. Macam mana Nazih? Nak tulis tebal sikit lah? Kena bagi tebal sikit lepas ni insya-Allah. Fadhahaba ila al-Mut'im ibni Adi. Jadi Hisham ni lah perancang utama ni, dia lah pergi jumpa satu orang lagi tokoh Quraisy, iaitu Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi ni tuan-tuan? Mut'im bin Adi ni dia bukan Bani Hashim, tapi dia juga keluarga dekat dengan Bani Hashim. Keturunan mereka dulu ni tuan-tuan, Mut'im bin Adi ni, tok wan dia tu ialah Naufal bin Abdul Manaf. Dua beradik dengan Hashim. Samalah juga dengan Al-Muttalib. Al-Muttalib dua beradik, tapi Al-Muttalib bersama dengan Hashim, dengan keturunan Bani Hashim. Tapi keluarga Naufal ni dah. Jadi kok mana pun ni beradik-beradik lah. Sebab Hashim dengan Naufal ni adik-beradik, dua beradik. Pergi jumpa dengan Mut'im bin Adi yang daripada keturunan Naufal bin Abdul Manaf ni, dia beradik dia. Fadhakarahu arham Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib ibnai Abdi Manaf. Dia duk cucuk dia kata, hang apa tak guna punya adik-beradik. Naufal tu dulu ni dua beradik dengan Al-Muttalib, dua beradik dengan Hashim. Mai ke hampa lupa pak-pak menakan dulu, biar habis keturunan hampa di pulau sampai dekat nak mati dah lah ni. Dia kata macam-macam lah. Wala mahu ala muwafaqatihi li Quraisy. Dia celah sikap Mut'im bin Adi yang daripada keturunan Naufal bin Abdi Manaf ni terhadap kesepakatan mereka bersama dengan orang Quraisy bagi mampu belaga bagi mati keturunan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Faqala Al-Mut'im, jadi bila kena cucukkan dia pun sakit hati ya. Dia kata perkataan yang sama. Dia kata, wayah, aku celaka hang kata kat aku no. Madza asna, aku nak buat apa? Innama ana rajulun wahid, aku seorang, aku nak lawan lagu mana?
Qala qad wajadta thaniyan. Dia kata ada dah. Ada dah, hang dah jumpa, aku dah jumpa dah orang yang akan bantu hang. Man huwa? Qala ana, aku lah. Dah habaq ada dua orang pun. Dia kata yang sama, ibrina sana, cari seorang lagi. Padahal dah berapa ada orang ni tuan-tuan? Dah tiga dah. Qala qad fa'altu, aku dah dapat dah tiga orang dah. Qala man huwa? Qala Zuhair ibnu Abi Umayyah. Qala ibrina rabi'an. Akhirnya mereka semua seorang demi seorang, akhirnya terkumpullah nama-nama yang kita sebutkan tadi ni tuan-tuan. Ada berapa orang tadi? Berapa orang ke 5 orang mereka? Hisham bin Amru, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Buhturi. Lepas ni dia jumpa lagi cerita yang sama juga, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Ni ada 5 orang ni lah yang diperancang macam mana nak buat untuk nak pecahkan boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap umat Islam Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib di Syi'ab Bani Hashim ni. Jadi mereka bincang di satu tempat yang bernama Hujun ataupun Hajun. Di sana mereka bersepakat untuk buat satu tindakan, insya-Allah akan terbatallah perjanjian zalim yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ni. Kata Zuhair kata, aku akan mula. Pasal apa dia mula tuan-tuan tahu dah? Pasal dia ni adik-beradik dengan Abu Jahal. Kan dia daripada kabilah Bani Makhzum. Kalau orang lain, kalau kita kata Mut'im lah, Mut'im bin Adi, dia kok mana pun ada kena mengena dengan Bani Al-Muttalib, ada kena mengena dengan Bani Hashim. Tapi kalau kata dia ni daripada suku yang sama dengan Abu Jahal, taklah nampak sangat. Sebab dia yang mula. Dia kata biar aku yang mula bercakap dulu. Ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam. Aku yang akan mula bercakap esok ni. Jadi esok tuan-tuan pagi-pagi mereka pun pergi lah 5 orang ni. Tapi mereka pakat dah, buat macam tak pakat. Tapi mereka pakat dah rancangan mereka ni untuk nak bagi orang Quraisy membatalkan boikot yang dilakukan terhadap umat Islam di Syi'ab Bani Hashim ni tuan-tuan. Jadi dia pergi, dia pakai baju elok-elok. Lepas tu dia pergi tawaf tu, fatafa bil baiti sab'an. Kemudian orang pula ramai dah, dia pergi dekat orang ramai yang ada tu. Dia kata kat mereka, dia kata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Dia panggilan ni panggilan mulia, sebab mereka ni orang yang duduk dengan tanah haram, orang yang menjaga kesucian tanah haram kan. Ya ahla Makkah, anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka. Wahai orang Mekah, patutkah kita boleh makan, boleh minum, kita boleh memakai pakaian ikut suka kita, tapi pada masa yang sama, anak-anak keturunan Hashim dulu ni. Siapa Hashim tuan-tuan ingat tak? Hashim ni orang paling berjasa kepada seluruh penduduk kota Mekah. Yang dia kaya-raya lah ni bukan kerana Bani Hashim ni kan dulu, kerana Bani Hashim ni lah. Yang dia senang lenang ni kan. Wa banu Hashim halka, tapi keturunan anak cucu Bani Hashim musnah, binasa, mati tak tahu banyak mana. La yuba'u wa la yabta'u minhum. Nak jual, nak beli, semua tak boleh. Hampa sekat. Wallahi, dia kata demi Allah, la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifah al-qati'ah al-zalimah. Aku tidak akan duduk selagi mana aku tak pergi koyak kertas tu, hak yang duk gantung dalam Kaabah tu, yang zalim, yang telah memutuskan hubungan kita dengan Bani Hashim ni. Bila dia kata lagu tu tuan-tuan, Abu Jahal yang duk ada datang tu marah. Ni perancangan yang dibuat ni. Abu Jahal celapak mangkit tuan-tuan, wa kana fi nahiyatil masjid. Kadzabta, pembohong hang. Apa nak terjemah kadzabta ni kan? Tak tahulah kalau orang Kedah dia terjemah apa tuan. Kadzaba yakdibun, makna bohong, dusta kata-kata kamu. Wallahi la tushaq, demi Allah, dokumen sahifah tu tidak akan dikoyak, yakni tidak akan dibatalkan. Faqala Zam'ah bin Al-Aswad. Kan dia pakat tadi kan? Zam'ah mangkit. Zam'ah celapak, Zam'ah celapak mai.
anta wallahi akdzab, hang lagi bapa pemohong ni. Dia kata pada dia? Dia kata ke Abu Jahal, ma radina kitabataha haitsu kutibat. Kami tak pernah setuju pun, dia kata hang buat dulu ni. Ma radina, kami tak setuju pun, tapi nak buat lagu mana? Dah ramai setuju. Sebenarnya kami tak setuju pun. Nampak. Tadi Bani Makhzum ni mai Zam'ah bin Al-Aswad ni dia daripada Bani Asad. Sama keturunan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka kabilah lain pula mai sokong kata-kata yang diucapkan tadi oleh sahabat Zuhair yang berketurunan daripada Bani Makhzum. Anta wallahi akdzab, hang lagi pemohong. Dia kata ma radina kitabataha. Qala Abul Bukhturi, mangkit pula seorang lagi dalam kelang kabut. Dia rancang, jadi orang lain tak ada kata apa lah. Abul Bukhturi pula kata, sadaqa Zam'ah, betul kata Zam'ah. Tuan-tuan nampak ada perancangan tu. La narda ma kutiba fiha, kami tak pernah setuju, kami tidak pernah reda dengan apa yang ditulis di dalam sahifah tersebut. Wala nuqirru bih, dan kami tidak memperakui apa yang dilakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dalam keadaan kelang kabut tu tuan-tuan, mangkit pula seorang lagi, Mut'im bin Adi, yang baru daripada keturunan dekat sikit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Naufal. Sadaqtuma, betul kata hangpa berdoa. Wa kadzaba man qala ghaira dhalik, siapa yang kata lagu lain semua bohong, tak boleh pakai, tak boleh percaya. Nabra'u ila Allahi minha, kami berlepas diri daripada Allah, dengan Allah daripada apa yang tertulis. Wa mimma kutiba fiha, apa yang tertulis di dalam sahifah tersebut. Wa qala Hisham, Hisham mula-mula sekali, Hisham lah yang Allah mangkit tuan-tuan. Dia pun mengucapkan kata-kata yang sama, menyokong 4 orang yang telah mendahului dia tadi ni untuk nak tarik perhatian orang lain pun akan sokong mereka juga. Dah 4 orang dah tuan-tuan. Jadi pada masa tu suara ni seolah-olah Abu Jahal seorang, rupanya yang lain tak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan juga pemuka-pemuka Quraisy yang lain yang membenci sangat terhadap Islam. Abu Jahal pada masa tu tuan-tuan, dia nampak dia kalah dah. Lalu dia cerdik. Nama dia apa tuan-tuan? Abu Al-Hakam. Orang bijak, dia boleh puak ni mesti pakar ni. Dia kata hadza amrun qudiya bilailin, ni mesti hangpa pakat semalam ni, dia tanya. Tashawaru fihi bighairi hadzal makan. Depa dah rancang dah bincang dah ni nak buat lagu ni pada pagi ni di tempat lain. Jadi pada masa ni lah tuan-tuan, dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan suara ramainya yang menyokong tindakan 5 orang Quraisy tadi yang tidak bersetuju tersebut. Masa ni tuan-tuan, Abu Talib ni duduk tang tu. Abu Talib ni dia mai atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi dah abang dah. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi tentang apa yang terjadi kepada sahifah tersebut. Abu Talib mai abang kata sebenarnya sahifah kita semua pakat tak setuju tu sebenarnya telah pun dimakan anai-anai, habis dah musnah. Muhammad habaq kepada aku. Jadi alih cerita alih tak kelai tadi ni, lah jom kita pergi tengok betul ke tak. Jadi depa pun bila masuk ke dalam Kaabah, masuk tuan-tuan, betul seperti mana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah perkataan bismikallahumma, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hak lain semua telah pun dimusnahkan oleh anak-anak. Jadi dengan peristiwa yang terjadi inilah tuan-tuan, terbatallah pemulauan yang terjadi kepada umat Islam selama lebih kurang 3 tahun tersebut, berakhir pada bulan Muharram tahun yang ke-10, daripada tahun ke-7, 8, 9, 10 tamatlah penderitaan umat Islam. Tapi orang kafir Quraisy masuk Islam dah tuan-tuan. Ayat tadilah tuan-tuan boleh rujuk ayat yang kita bacakan tadi tuan-tuan. Kemudian cubaan memujuk ni pun saya sebut sikit. Sikit sangat tuan-tuan. Orang Quraisy cuba lagi tuan-tuan.
Ada pelbagai riwayat dalam ni. Saya sebut sikit lah. Saya kata cubaan terakhir memujuk Nabi SAW adalah melalui Abu Talib, namun gagal. Dalam banyak-banyak riwayat ni, saya bacalah satu yang dicatatkan oleh pengarang Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi orang-orang Quraisy, mereka pergi jumpa Abu Talib sekali lagi. Inilah mereka pergi ni ramai. Wahum ashrafu qaumih. Hak mai ni siapa dia? Pembesar-pembesar orang-orang bangsawan di kalangan orang Quraisy. Utbah, hak pergi jumpa Nabi SAW sebelum ni yang kita baca. Dia pun pergi sama Utbah bin Rabi'ah, sebab dia salah seorang pembesar daripada Bani Umayyah. Syaibah, anak dia. Rabi'ah, anak dia pergi juga. Abu Jahal mana boleh tuk, malah boleh tak pergi kan. Dia kepala paling jahat kali. Abu Jahal pun pergi juga. Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan beberapa orang lagi lah. Semua pergi tu ada 25 orang. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ni mencatatkan lebih kurang 25 orang dia pergi. Dia jumpa Abu Talib. Dia kata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta. Hang ni memanglah orang yang kami sayang, orang yang kami sangat hormati, sebagaimana yang engkau ketahui. Dia tak tergamak kat Nabi. Tu pun pulau 3 tahun lah tuan-tuan ni. Dalam tak gamak. Masa ni pula tuan-tuan, Abu Talib ni dah mula sakit dah. Bermula dah Nabi Abu Talib ni sakit. Wa qad hadaraka ma nara wa takhawufana alaik. Jadi kami tengok kau dah sakit dah. Kami pun bimbang nanti kamu mati, kamu meninggalkan dalam keadaan begini kan. Dan Nabi SAW, anak saudara kamu pun tak berhenti-berhenti menyebarkan ajaran yang dia dakwa sebagai ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah boleh tak kita bincang sekali lagi, hak mana dia boleh bertolak ansur, dia bertolak ansur lah dengan kami. Kami pun akan berhenti daripada menyakiti dia. Syaratnya dia pun tidak menyakiti kami lah. Tak duk main duk habang kata Tuhan kami tak betul, salahnya ajaran kami. Tu dia tak mau dengar. Orang-orang Quraisy tak mau dengar pada ketika itu. Dan pada ketika itu kami dengan agama kami, dia dengan agama dia. Jadi depa tinggal balik. Abu Talib pergi jumpa Nabi SAW. Abu Talib pun nyatakanlah hasrat yang diharapkan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada beberapa jawapan yang dicatatkan oleh para ulama daripada Nabi SAW setelah Abu Talib memberi tawaran yang diberikan, menyampaikan tawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy melalui dia kepada Nabi SAW. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, ya ammu, pakcik, dia kata, afala tad'uhum ila ma huwa khairul lahum. Mau tak kamu bila kamu pergi jumpa depa balik ni, sampaikan apa kata-kata aku ni, ajak depa kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan kepada aku itu. Qala wa ila ma tad'uhum, nak ajak apa? Nabi kata, ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum bihal arab. Aku nak ajak mereka untuk ucap satu kalimah. Kalau mereka mau ucap ucapan ini, seluruh bangsa Arab ni akan tunduk di bawah mereka. Wa yamlikuna bihal ajam, bahkan bukan takat Arab, orang-orang bukan Arab, ajam ni bila sebut ajam ni bukan Arab lah. Orang bukan Arab pun akan tunduk, akan dikuasai oleh mereka. Jadi apa dia kalimah tersebut? Iaitulah Nabi kata, taquluna la ilaha illallah, ucaplah kamu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang dipertuhankan melainkan Allah. Wa takhla'una ma ta'buduna min dunih, dan tinggalkan apa yang kamu duk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak itulah yang disampaikan oleh Abu Talib kepada mereka bila mereka mai jumpa Abu Talib semula.
pada masa tersebutlah tuan-tuan, depa apa? Depa bila Nabi Abu Talib bagi tahu depa kata-kata tersebut, itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa pakat tepuk tangan, fa saffaqu bi aidihim. Depa pakat tepuk tangan. Depa kata apa? Aturidu ya Muhammad. Wahai Muhammad, adakah kamu hendak an taj'alal alihata ilahan wahida? Kamu nak jadikan jenis Tuhan nak kita semua ni, takkan nak semua satu saja. Kita kena semua banyak-banyak, barulah untung banyak. Inna amraka la'ajab. Pelik sungguh ajaran yang kamu bawa ni wahai Muhammad. Jadi tuan-tuan, sejak daripada tu, bila Nabi SAW kata lagu, Abu Talib pun sampai kepada mereka pun tak payah nak buat apa dah kepada Nabi SAW, mereka pun balik tuan-tuan. Dan kerana itulah turunlah ayat-ayat di awal surah Sad yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida. Allah ulang balik kata-kata mereka tadi. Mereka tolak dakwah Nabi SAW. Adakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan ni satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ni perkara yang pelik, yang tidak boleh diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitulah Nabi kita SAW, dia punya, kita kata apa, kesungguhan sabat yang ada dalam jiwa Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Tak pernah berganjak walaupun setapak. Nabi tetap nak menyampaikan ajaran Islam ni tuan-tuan. Jadi last malam ni tuan-tuan, kita nak buat dakwah ni, kita kena ada bekal, kena bagi kuat. Saya nak ajak tuan-tuan malam ni, selain daripada kita pakat-pakat fikir soal dakwah ni, apa yang perlu kita buat, tak banyak sikit kita kena buat. Sebab itulah pengajaran paling penting dalam dakwah. Jadi malam ni saya nak, tak tahulah di masjid tu saya sebut dah kot, di masjid baru-baru ni, tapi barangkali ada yang tak ke masjid. Saya nak ajak tuan-tuan beramal dengan satu hadis Nabi SAW, satu zikir harian yang sepatutnya kita tak tinggal lah sebagai umat Islam ni kan. Iaitu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjih. Nabi kata, barang siapa yang memerdekakan satu orang hamba Islam, kita tahu ada satu orang dia duduk dalam perhambaan, jadi hamba pada fulan bin fulan, kita ada duit, kita pergi beli, kita merdekakan dia. Apa balasan kepada orang yang memerdekakan hamba ni? Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan setiap anggota tubuh badan dia. Kerana dia merdekakan kawan tu daripada perhambaan, Allah akan bebaskan anggota tubuh badannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan dia memang pernah buat salah, kaki dia memang berdosa, telinga dia, mata dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi oleh kerana dia bebas hamba, maka Allah balas kat dia, anggota tubuh badan ni tak masuk neraka. Sehingga Nabi kata, hatta farjahu bi farjih, sehingga kemaluan dia pun akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia buat apa-apa dosa, kerana dia telah membebaskan kemaluan hamba tersebut daripada perhambaan. Nabi bersabda lagi tuan-tuan dalam riwayat Imam Ahmad, an Sahl ibn Hunayf an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana mukataban fi raqabatihi, barang siapa yang menolong, tadi dia beli bebas lah, dia tak mampulah nak bagi semua, tapi dia tolong sikit takat mana dia mampu, satu orang hamba mukatab, yakni hamba yang dia duduk dalam perhambaan,
Dia pergi habaq kat tuan dia nak memerdekakan diri dia. Lalu tuan dia kenakan sedikit bayaran. Tak banyak, dia tahan bayar kos 50,000. Kawan tu hamba nak cari mana duit. Jadi pilah minta tolong siapa-siapa yang boleh tolong dia. Orang ni bagi 5,000, orang ni bagi 2,000. Sehingga akhirnya terbebaslah orang ini daripada perhambaan. Oleh kerana jasa dia pernah tolong satu orang hamba mukatab ni, adhallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan bagi dia satu teduhan, naungan di padang mahsyar, di hari yang tidak ada sebarang naungan, tidak ada teduhan, melainkan teduhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita tempat istimewa. Orang panas, orang susah, dia tak susah dah pada hari akhirat kelak ni tuan-tuan. Sebab jasa dia pernah membantu dan menolong orang yang jadi hamba mukatab tadi tuan-tuan. Jadi sekali kita tengok hadis tu macam tak ada guna dah zaman kita pada hari ni. Sebab kita bukan hidup zaman perhambaan. Dulu yalah, barangkali mungkin 100 tahun pula kot, kalau ada peperangan kembali semula, sistem perhambaan ada semula, baru boleh amal. Lah ni kita nak amal lagu mana tuan-tuan? Tak ada dah Sungai Petani jenuh cari, tak ada hamba. Jadi kita nak beli hamba, nak bebas tak boleh. Jadi macam mana nak boleh beramal juga? Amal zikir ni tuan-tuan, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucaplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir tak saat ni, tahlil tadi ni, fi yawmin mi'ata marrah, setiap hari kata 100 kali. Kanat lahu, siapa yang ucap 100 kali sehari, maka baginya Allah akan berikan pahala adla ashri riqab, pahala sama macam orang yang memerdekakan bukan seorang, 10 orang hamba, kata Nabi SAW. Besar ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir, ya ke? Allah kaya, Allah maha pengampun, Allah nak bagi ni tuan-tuan, Allah boleh bagi. Kita nampak macam senang sangat ni, boleh buat ada lagi nak tanya kan. Nak tahu senang ke susah, kita selalu lupa. Tak berasa lagi teruk tak berasa nak buat. Nak kata payah. Orang-orang yang Allah pilih yang boleh buat ni tuan-tuan. Tidak, dia lalu begitu tak berasa apa. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah. Yang kedua apa dia dapat? Selain daripada pahala macam orang yang membebaskan 10 orang hamba, dia akan ditulis baginya 100 kebajikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Dipadam. Padam ni kira tak ada dah. 100 kejahatan yang pernah dilakukan dalam hidup dia. Dia pun duk ingat lagi, buka-buka tak ada dalam buku catatan amalan tersebut. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi. Dan hari itu dia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan sampailah petang tu, sampailah malam tu, sampai pagi esok tuan. Dia baca pagi tadi, insurans tu dia punya tamat tempoh dia sampai pagi esok tuan. Pagi esok kena renew balik. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa. Dan tidak ada siapa yang boleh buat lebih baik daripada apa yang dibuat oleh lelaki ini, illa rajulun amila akthara minhu, kecuali kalau ada mana-mana orang yang buat lebih daripada tu. Boleh kat kawan tu lah. Jadi rugilah tuan-tuan kalau kita tidak beramal. Amal ni, hingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bila syarah hadis ni dia kata, wa zahiru itlaqil hadith annahu yuhassilu hadzal ajra al-madhkur fi hadzal hadith man qala hadha at-tahlila 100 marratin fi yawmih. Siapa baca, kata Imam Nawawi, 100 kali sehari, confirm akan dapat
ganjaran yang ditawarkan di dalam hadis ni. Apa dia tuan-tuan? Bebas 10 orang hamba, ditulis 100 kebajikan, dipadam 100 kejahatan yang dia lakukan, dan hari itu dia berada dalam perlindungan daripada syaitan, namanya duk rasuk dia, orang sihir dia, macam-macam dalam hidup kita ni tuan-tuan. Ajaklah anak-anak kita supaya beramal, supaya diri dia terpelihara. Sawa'un qalahu mutawaliyatan, sama ada dia kata sekaligus. Pagi-pagi tu lepas sembahyang subuh, sebelum balik ke rumah dia baca siap-siap. Ataupun dalam perjalanan, kono pergi jauh sikit. Kalau kono tu sampai pusing kono kan. Ibu bagi cukup 100 dulu, baru masuk dalam masjid. Bini tegur lagi lupa habis kan. Pakai tak kata dah. Teringat maghrib lagi lah pula. Silat-silat esok pula baru teringat. Silat-silat bulan depan baru teringat. Jadi bilang siap-siap, bagi cukup 100 pagi-pagi tu sekaligus. Au mutafarriqatan fi majalis, ataupun dia kata ni pagi dia kata 50, saat lagi pukul 9 dia kata pula 50. Boleh juga. Au ba'daha awwalan nahari wa ba'daha akhirah, ataupun dia kata pagi sekali 50 kali, sehari nak lena lagi baru teringat. Teringat kata. Ataupun jaga pukul 5 lagi ni, jangan juga tak kata baru 50, dia bilang bagi cukup, dia akan dapat juga pahala tu. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lakinnal afdal, tetapi yang afdalnya, an ya'tiya biha mutawaliyatan fi awalin nahar, kata siap-siap awal pagi. Ni yang paling afdal sekali tuan-tuan. Walaupun boleh nak kata lagu mana pun, tapi yang paling afdal ialah awal pagi kata siap-siap. Liyakuna hirzan lahu fi jami'i naharih, supaya hak dapat yang terakhir tu, hak dapat perlindungan daripada syaitan tu, kita dapat di awal pagi lagi dapat dah. Kalau dapat pukul 12 lagi tuan-tuan, rugi ya. Rugi ya. Bayar harga sama ya, tapi dia punya coverage, apa nama, insurans tu sat. Baiklah kata pagi-pagi. Jadi kita dapat daripada awal pagi sampai hak lain dapat juga, tapi hak terakhir tu kata daripada awal pagi dengan yakin. Tuan-tuan cuba fikir tuan-tuan, pasal apa yang besar sangat ni tuan-tuan. Sebabnya ialah terkandung dalam ucapan kalimah tahlil tersebutlah, la ilaha illallah. Dia tuan-tuan, bila kita zikir dengan kita tahu fadilat ni, orang yang sanggup buat, makna dia percaya dah, dia beriman tak kepada kata-kata Nabi SAW. Jadi kerana keyakinan dia itulah yang menyebabkan dia buat sungguh-sungguh. Tentulah nilai di sebalik zikir. Maknanya kita, kalau kita buat, kita ajak anak kita buat, dan dia pun tak mau tinggal, mana anak kita ni keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni tiap-tiap hari dia tak pernah lupa. Allah boleh jaga dia. Perasaan itulah yang kita nak, iman lagu itulah yang kita nak ada dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Bukan dekat dia boleh hafal tu kan, dia duk periksa kafar tu kan, duk ingat sungguh pasal minggu depan nak periksa. Tanya apa ingatlah ni. Habis 2 bulan lagi tanya tak ingat dah lah. Tapi kalau dia duk tajdid zikir la ilaha illallah, dan dia tahu kalau aku tak baca hari ni, dia rasa macam tak selamat. Pergantungan dia tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyebabkan nilai zikir ni, walaupun sebut 100 kali nampak macam tak menasabah, itulah balasan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena buat, kita kena ajak anak-anak kita buat, habaq kat dia, tanam kat dia. Sekali kita sebut mungkin dia tak berasa nak buat, sebut lagi. Moga-moga ada sesuatu yang kita wariskan kepada anak kita yang bermanfaat, untuk dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu kuliah kita malam ni tuan-tuan. Moga-moga bermanfaat kepada saya dan sekalian yang mendengar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.